Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan mengulangi tentang taklimat proses hantaran tesis bagi kursus MEM 602 iaitu kursus Final Year Project 2 sesi Mac Julai 2021. Okey, bagi EM 241 sarjana muda juruteraan mechanical, pembuatan kepujian, UiTM, cawangan Pulau Pinang. Baik, mesti pelajar-pelajar dan juga tuan-tuan, puan-puan bertanya-tanya penghantaran yang akan dilakukan ataupun bagaimana proses penghantaran, tarikh-tarikh yang terlibat untuk melakukan proses penghantaran ini. Okey, tuan-tuan sedia maklum, kita telah diberikan satu perkeliling yang terbaru mengenai keberadaan dan juga mengenai tarikh pemanjangan pengajian face to face dari pihak bahagian hal ehwal akademik, iaitu merujuk kepada bilangan perkeliling bilangan 11 2021. Okey, untuk penghantaran tersebut, untuk penghantaran tesis ini, saya juga merujuk kepada perkeliling tersebut. Okey, tuan-tuan, puan-puan, pelajar boleh buka di dalam YouFuture. Di situ disediakan bagaimana tarikh-tarikh penghantaran. Okey, kita pergi terus kepada YouFuture. Okey, di bahagian ini saya masuk kepada final year project. Okey, as a lecturer. Pelajar-pelajar dan tuan-tuan sila masuk ke akaun masing-masing. Okey, di sini di bawah kursus MEM 602. Okey, review. Course content. Okey, daripada course content tu masuk kepada PMTS Dr. M, dan di bawah ada disediakan schedule, okey, bagi FYP 2 Mac Ogos 2021 untuk plan A, plan B dan plan C. Okey, disebabkan ataupun merujuk kepada perkeliling 11 2021, jadi secara automatiknya plan A ini saya buang. Okey, kita tak merujuklah kepada plan A. Okey, kita pergi kepada plan B. Okey, plan B, sebab pelajar dan juga supervisor diberi peluang untuk menghantar tesis sama ada merujuk kepada plan B ataupun plan C. Okay, saya cerita dulu plan B, tetapi penghantaran ini adalah bergantung ataupun adalah merujuk ataupun dengan kebenaran supervisor ataupun penyeliah masing-masing. Okay, so saya buka plan B. Okay, daripada plan B kat sini, okay, plan B dia ada option A. Okay, untuk plan B, apa yang patutnya kita tengok kat sini, sekarang ni kita berada pada minggu ke-11, iaitu hari ini 22. Okey, hari ini 22 hari bulan Jun.
So kita berada pada minggu 11. Okey. Di pada minggu ke-11, okey, kalau merujuk kepada plan B, uh, thesis akan ataupun draft, okey, draft thesis akan dihantar pada minggu ke-15, iaitu menggunakan option A, di mana deadline ataupun tarikh akhir penghantaran draft thesis adalah pada 23 Julai 2021, iaitu pada hari Jumaat pukul 3 hingga pukul 5 by email ataupun handout. Okey, apa yang dimaksudkan email dan handout? That mean draft thesis ini boleh dihantar menggunakan soft copy, iaitu final draft. Okey, pakai electronic final draft. Begitu juga dengan logbook. Okey, dihantar menggunakan soft copy. Hard copy disebabkan PKP, jadi kita tidak akan melakukan hard copy. Okey. So tarikh penghantaran untuk plan A ini adalah pada 23 Julai 2021. Okay. Kemudian minggu seterusnya, iaitu minggu ke-16, akan berlakunya online final presentation. Okay, online final presentations, dan kaedah penggunaan pembentangan ini adalah melalui Google Meet, dan jadual presentation akan saya keluarkan dalam pada minggu ke-15. Okay, bila tuan-tuan dan para pelajar menghantar thesis tersebut, saya akan mengeluarkan jadual pembentangan yang akan berlaku pada minggu ke-16. Dalam pembentangan tersebut, okay, sebelum pelajar pergi ke ataupun semasa menghantar e-final draft tersebut, pelajar hendaklah mengemukakan juga satu laporan turn it in, okay, yang boleh pelajar dapatkan maklumat ataupun link dia daripada supervisor. Okay, turn it in ni perlu dinyatakan laporannya untuk melihat plagiarism yang peratusan plagiarism yang dilakukan oleh pelajar. Sebab jika peratusan melebihi daripada 30%, jadi pelajar perlu mengolah semula ayat-ayat yang dilakukan dalam e-thesis tersebut, agar ia menjadi ia mentaksirkan ataupun mengira peratusan itu menjadi bawah pada 30%. Baru pihak kami ataupun pihak penilai akan menerima, dengan kata lain pihak supervisor, sebab supervisor yang akan menilai dulu, akan melihat dulu, baru dia akan menerima e-draft tersebut. Selain daripada itu juga, pelajar juga diminta untuk mengisi borang-borang semasa penghantaran e-draft thesis tersebut. Okey, borang-borang yang perlu pelajar isi adalah, okey, boleh diambil juga di bahagian e-future ni. Okey, borang-borang yang diperlukan ada di bahagian ini. Kita keluar, okey, daripada sini kita keluar kepada folder depan. Okey, kemudian borang-borang itu berada di form FYP2. Okey, sini. Pelajar perlu menghantar juga final supervisor evaluations yang ni. Okay, ini salah satu borang yang kena diisi, iaitu borang
FYP 16. Pelajar perlu lengkapkan butiran, nama pelajar, nombor matrik pelajar, tajuk projek dan kumpulan. Dan borang ni diberi sekali dikepil ataupun form borang ini dikepilkan sekali failnya bersama dengan e-draft finder tersebut. Satu. Kemudian FYP 17 iaitu Second Thesis Examiner Evaluations. Sama juga seperti yang saya kata tadi, butiran lengkap pelajar, student details. Okey, pelajar perlu isi di sini. Diikuti dengan FYP 18, Supervisor Verification Form on Thesis. Okey, yang ni tidak perlu bila no turn it in diperlukan, tapi ini diperlukan. Okey, 18. Jadi perlukan fill up all these document ataupun all these names, UiTM ID and etc. Okay, and then yang ni diperlukan tanda tangan ataupun kelulusan supervisor. Okay, sebelum sampai kepada pihak saya dan juga pihak panel evaluations yang lain. Okay, supervisor maknanya panel-panel lain akan melihat sama ada ini diterima pakai ataupun tidak, telah diluluskan ataupun tidak oleh supervisor. Okay, ini adalah form presentation. Okay, form presentation juga pelajar perlu melengkapkan bahagian butiran lengkap pelajar. Dinyatakan ataupun dilampirkan sekali dalam e-draft final. Okay, exit, entrance perlu dilengkapi. Okay. Juga itu antara borang-borang yang pelajar perlu isi dan lampirkan kepada saya ataupun kepada first supervisor, first panels dan juga second panels. Ada dua panels yang akan menilai waktu pembentangan thesis. Panel yang pertama akan menilai thesis, e-draft thesis dan juga presentation ataupun pembentangan. Panel yang kedua hanya menilai pembentangan. Okey. Jadi panel-panel itu akan dimaklumkan dalam minggu ke-15 nanti. Okay, itu antara borang-borang yang perlu diisi. Kemudian kita tengok balik perancangan tadi. Perancangan plan B. Okey. Minggu ke-15 hantar, minggu ke-16 adalah presentation, final presentation. Okey, saya tak sebut poster presentation kerana ada beberapa perubahan yang telah diubah dan akan saya terangkan nanti. Okey, kemudian minggu ke-17 adalah minggu di mana penyerahan pemakahan kepada saya, coordinator, oleh supervisor dan juga panels yang menilai pembentangan. Okey, minggu ke-18 adalah penghantaran
final thesis soft copy, iaitu e-thesis soft copy, dan dirakam ataupun di-burnkan dalam 2 CD. Okey, di dalam 2 CD. Dan itu maksudnya dalam semester ni kita akan menggunakan pakai hanya e-thesis soft copy, tidak menggunakan hardbound. Okey, jadi pelajar hanya menghantarkan 2 thesis soft copy dalam bentuk 2 CD, dan tarikh akhirnya adalah pada 12 Ogos, iaitu hari Khamis. Ini adalah penghantaran akhir kepada saya. Okey. Dan minggu ke-19 ni iaitu adalah pemakahan dihantar kepada bahagian ataupun hal ehwal akademik. Okey, pemakahan oleh saya. So pelajar perlu lihat tiga keadaan di mana waktu hantar e-draft final, kemudian waktu final presentations. Setelah habis itu e-draft tadi itu akan dipulangkan kembali kepada pelajar untuk dilakukan pembetulan bersama dengan supervisor. Kemudian lengkapkan final e-thesis dalam bentuk soft copy, 2 CDs. Okey, dan hantar kepada saya. Dan penghantarannya adalah secara postage ataupun by hand. So alamat saya akan bagi kemudian kepada pelajar yang memerlukan untuk menghantar secara post dan juga secara hand. Okey, itu pun kalau dibenarkan ataupun melentas negeri. Kalau tidak dibenarkan, semua boleh menghantar melalui pos. Okey, itu adalah tarikh yang pertama, iaitu plan B. Okey. Jika dilihat plan C, okey, plan C proses yang hampir sama macam tadi. Dia punya flow, aliran proses. Yang berbeza di sini hanyalah plan C, iaitu menggunakan pakai option B. Perbezaannya hanyalah pada penghantaran e-thesis, okay, dan logbook. Penghantaran e-thesis, penghantaran e-final draft. Okay. Penghantaran berlaku pada 10, deadline-nya adalah 10 September 2021, iaitu hari Jumaat, jam 3 hingga 5 petang. Menggunakan email dan secara soft copy. Okay, e-final draft. Okay, yang ni bermaksud pelajar mempunyai masa lebih untuk menyiapkan thesis tersebut. Okay, thesis SYP. Jadi bermula pada minggu 22 baru pelajar dikenaki menghantar e-draft final, diikuti dengan minggu yang seterusnya adalah online final presentations, dan minggu yang seterusnya setelah habis final presentations, thesis akan diberi balik, e-draft thesis tadi akan dipulangkan balik kepada pelajar untuk dibuat pembetulan. Dan dalam masa seminggu lebih, dekat 2 minggu, minggu ke-24 pelajar diminta untuk menghantar final e-thesis soft copy dalam bentuk 2 CD, okey, kepada saya sebelum ataupun pada 1 Oktober 2021, iaitu Friday. So dalam masa minggu 24 ni, ini adalah panels, tanggungjawab panels dan juga supervisor untuk memberi markah, okay, penilaian kepada saya untuk dilengkapkan. Okay. Jadi proses seperti yang saya nyatakan tadi.
Okey, tapi dia punya tarikh tu adalah berbeza. Jadi di sini perlu pelajar ambil tahu ada dua tarikh penghantaran. Satu adalah plan B dan satu adalah plan C. Dan tarikh penghantaran ini bergantung kepada supervisor ataupun penyelia. Penyelia yang akan memastikan sama ada pelajar ni boleh hantar pada plan B ataupun plan C. Okey. Okey, ada beberapa penambahan ataupun perubahan. Okey, bukan penambahan, perubahan yang telah dipersetujui. Okey, saya ambil petikan minit mesyuarat akademik EM 241 yang dilaksanakan pada 4 Jun 2021 iaitu hari Jumaat. Minit mesyuarat ini adalah minit mesyuarat bilangan 2 2021. Dan apa yang telah dipersetujui, diputuskan dalam minit mesyuarat itu bahawa format tesis akhir yang perlu dihantar oleh pelajar adalah dalam bentuk e-tesis iaitu soft copy, termasuklah dokumen logbook pelajar seperti yang saya terangkan tadi. Dan mesyuarat juga bersetuju secara undian bahawa poster presentation, pembentangan poster yang kita buat sebelum ini diubah, okey, kepada slide presentation. Apa maksud tu? Bermaksud pelajar kena bentang dalam bentuk slide, bukan bentuk poster ataupun sekeping poster saja, dalam bentuk slide. Jadi di sini juga diputuskan bahawa bilangan muka surat slide yang perlu dibentangkan tu mesti tidak melebihi daripada 10 line dan tempoh pembentangan dihadkan kepada 10 minit, diikuti 15 minit soal jawab, dan mungkin pergerakannya semua tu akan berlaku dalam 30 minit. Okey. Dan pelajar perlu ingat, pelajar hendaklah menyediakan satu rakaman pembentangan terlebih dahulu, dan rakaman pembentangan ini dihantar kepada panel 1 dan juga panel 2 sebelum sesi pembentangan berlaku. Jadi bermaksud panel 1 dan panel 2 boleh menilai ataupun boleh melihat terlebih dahulu pembentangan pelajar tersebut tanpa membuang ataupun tanpa membuang masa di dalam pembentangan yang sebenar. Maksudnya pembentangan yang sebenar tu boleh terus kepada Q&A. So pastikan rakaman tu adalah rakaman yang betul-betul terperinci dalam tempoh yang disediakan di antara 10 line muka surat, 10 slide sahaja, layan slide, dan dalam 10 minit. Okey, 10 minit pembentangan. So itu maklumat-maklumat yang perlu pelajar tahu. Perubahan yang ada pada inilah pada sesi kali ini. Okey, ini adalah plan C. Okey, prosesnya adalah sama. Okey, satu lagi maklumat adalah tentang bantuan ataupun cara yang boleh pelajar gunakan untuk menulis tesis pelajar. Okay, that means untuk menulis tesis, pelajar juga boleh menggunakan template yang telah disediakan oleh pihak IPSIS. Okay, pelajar hanya type IPSIS UiTM, masuk di dalam IPSIS UiTM. So di dalam website ataupun sesawang IPSIS, pergi ke bahagian student, ambil tab section download, dan daripada situ bolehlah memuat turun
UiTM thesis template version 6 ni. Okey, ini adalah template e-thesis ataupun thesis yang boleh membantu ataupun menyenangkan, memudahkan proses. Maknanya formatting semua dah tetap, tidak perlu. So terus boleh menulis dan boleh memikirkan tentang konten yang perlu dinilai. Okey. Dan thesis ini boleh juga ataupun template ini boleh juga diubah suai mengikut kehendak pelajar itu sendiri dan bagaimana perubahsuaian itu boleh berlaku, bolehlah melihat dari sudut uh, dari sudut penilai dari sudut author yang mengarang dia, iaitu uh, Z, okey, Dr. Tengok Google MZJ thesis. Template ini sebenarnya dibuat oleh Dr. Muhammad Zuli bin Jaafar, okey, pensyarah kanan UiTM. So di sini dalam YouTube banyak ilmu-ilmu yang dinyatakan oleh Dr. Zuli, okey, dan bolehlah pelajar melihat dari segi kaedah-kaedah pengubasan penyelesaian ataupun pengubahan macam mana template itu nak dilakukan mengikut kesesuaian pelajar. Okey, boleh tengok ataupun boleh belajar daripada sini. Agak memudahkan dan lebih mudah, lebih senang kita menulis tesis. Baik, saya rasa itu sahaja. Jangan lupa sekali lagi saya tekankan kita ada dua plan C, plan B and plan C, iaitu dua tarikh penghantaran. Bincang dengan supervisor. Kemudian juga selain itu pelajar juga ada bila nak menghantarnya dan penghantaran tu perlu disertakan bersama dengan borang-borang yang saya nyatakan tadi dan hendaklah dihantar kali ini dalam bentuk elektronik ataupun software. Okey, elektronik thesis draft, iaitu bukan menghantar soft copy. Begitu juga dengan hardbound. Hardbound thesis dah tidak ada, kita hantar dalam bentuk sekarang ni tentang elektronik final thesis. So elektronik draft thesis juga dihantar untuk pihak kami evaluate. Okey, saya rasa itu sahaja penerangan saya, taklimat dalam kali ini. So jika ada apa-apa ataupun masalah ataupun apa-apa kekurangan yang memerlukan saya menjawab secara terperinci, bolehlah email kepada saya ataupun WhatsApp kepada saya. Okey, okey, itu saja. Yang baik tu hanya adalah daripada Allah Taala, yang kurang ataupun yang silap tu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Okey, jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat menulis tesis dan selamat mencapai kejayaan, insya-Allah.